warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi sedikit pengenalan tentang tajuk kami iaitu keruntuhan moral yang berlaku dalam masyarakat pasca moden dan strategi penyelesaiannya. Baik, sebagaimana yang kita sedari, kehidupan kini telah dilakari oleh pelbagai trend dan paradigma kehidupan bentuk baru. Nilai-nilai negatif yang dibawa oleh ideologi barat menjadi antara punca keruntuhan moral yang berlaku dalam masyarakat pasca moden pada hari ini. Kini, masalah ini semakin parah dan amat membimbangkan kita semua kerana masalah ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan masyarakat bandar, namun ia juga berlaku dalam masyarakat luar bandar. Banyak kes-kes seperti perjudian, alkoholisme, gangsterisme, pembunuhan dan sebagainya sering menjadi topik hangat pada setiap tahun. Jika kita amati secara mendalam, kita dapati dinamisme Islam ataupun corak kehidupan Islam itu sendiri seakan-akan kabur dalam pemikiran dan jiwa masyarakat. Bukan itu sahaja, kehidupan masyarakat juga lebih terdorong dengan kehidupan sosial yang negatif. Jadi, adakah kita boleh menuding jari menyalahkan orang lain akan masalah ini? Semestinya tidak. Setiap pihak perlu berganding bahu bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak kerajaan, pihak polis, pihak swasta, pihak ibu bapa dan masyarakat perlu bekerjasama dengan langkah-langkah yang proaktif dan sistematik bagi menangani masalah ini. Objektif kajian kami adalah untuk menjelaskan faktor atau punca keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat pasca moden. Objektif kami yang kedua adalah untuk mengenal pasti langkah dan strategi yang dapat diambil bagi menangani masalah keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat pasca moden. Seterusnya berkaitan dengan lokasi kajian. Untuk kajian kali ini kami memilih Malaysia sebagai lokasi kajian. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang terletak di benua Asia yang terdiri daripada gabungan Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Kedudukan Malaysia terletak berhampiran dengan garisan Khatulistiwa. Tujuan kami memilih Malaysia sebagai lokasi kajian adalah untuk mengkaji tentang keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden kerana ianya meliputi semua masyarakat yang terdapat di Malaysia. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan skop kajian untuk projek kami. Skop kajian kami menjurus kepada masyarakat awam, tidak mengira sama ada pelajar sekolah, mahasiswa atau mahasiswi IPTA maupun IPTS dan juga golongan dewasa yang menjadi antara faktor-faktor dan kesan-kesan berlakunya keruntuhan akhlak dan moral dalam kalangan masyarakat pasca moden ini. Kajian kami tertumpu kepada masyarakat awam yang terlalu sibuk dengan urusan kerjaya sehingga menjadi faktor yang mendorong kepada keruntuhan akhlak dan pembentukan moral yang negatif dalam masyarakat kini. Kajian kami juga tertumpu kepada strategi dan cara bagaimana ingin menyelesaikan permasalahan ini. Dengan ini, keputusan kajian boleh digeneralisasikan kepada masyarakat sejagat. Sekian, terima kasih. Saya akan membicarakan tentang kajian literatur penyelesaian yang dapat kita sama-sama praktiskan dalam masyarakat, iaitu melaksanakan undang-undang berteraskan Al-Quran dan kepentingan undang-undang dan penghakiman dalam kehidupan bagi mengatur perlakuan manusia. Pandangan yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi 2012 bahawa pensyariatan atau perundangan merupakan nilai kekuatan yang utama bagi sesebuah masyarakat. Pandangan ini sangat relevan dan bersifat realistik kerana melihat kepada situasi masa, keruntuhan akhlak yang membimbangkan menunjukkan bahawa penghayatan terhadap nilai-nilai Islam yang ada dalam diri tidak mencukupi untuk menghalang sekelompok individu dalam masyarakat daripada terlibat dalam keruntuhan akhlak. Yang kedua, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Mubarak Furi 2010 menyatakan bahawa pendekatan Al-Quran yang utama dalam meninggikan kualiti akhlak model insan dengan akhlak memudah ialah mewujudkan teladan sebagai rujukan utama dalam menerapkan akhlak memudah dalam diri. Lihatlah bagaimana sejarah menggambarkan Rasulullah SAW dengan ciri-ciri yang baik, akhlak yang mulia dan sikap penyayang. Dengan menerapkan akhlak Rasulullah di dalam jiwa, anak-anak akan terhindar daripada melakukan perkara yang tidak baik terhadap ibu bapa. Sebagai contoh, isu terkini yang melibatkan seorang anak sanggup menikam ayah kerana hanya ditegur sedang bermain game. Sebab itulah pentingnya kita menerapkan akhlak penyayang serta akhlak yang terpuji yang lain di dalam diri. Seterusnya, mengenai kajian literatur berdasarkan topik keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden.
telah memperlihatkan kepada kita bahawa wujudnya jurang antara harapan, peranan dan keupayaan dalam membentuk generasi yang bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Mari kita telusuri keadaan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Mereka mengamalkan tradisi masyarakat Melayu yang tidak bercanggah sama sekali dengan ajaran Islam. Malah, nilai moral yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka itu merangkumi segenap aspek kehidupan, pemerintahan dan perundangan Malaysia. Namun, pada era mutakhir ini, telah berlakunya percampuran budaya dan tradisi antara Melayu dan Barat. Kesannya telah mempengaruhi corak pemikiran dan nilai moral masyarakat Melayu. Ada di antara individu yang seakan-akan telah hilang identiti diri mereka yang sebenar akibat pengaruh yang terlalu kuat terhadap budaya Barat tersebut. Jadi di sini ingin saya tekankan dua faktor yang mempengaruhi kemerosotan nilai akhlak masyarakat Melayu. Faktor yang pertama adalah faktor luaran. Faktor luaran ini berkaitan dengan persekitaran sosial. Semakin bertambah maju sesebuah negara, semakin mudah budaya Barat untuk diserap ke dalam diri masyarakat dalam negara tersebut, sehingga berlakunya penambahan budaya. Antara budaya baru yang telah mempengaruhi budaya Melayu pada masa kini adalah kedatangan budaya hedonisme yang mana menjadikan kebahagiaan dan kesenangan sebagai tujuan utama hidup. Mereka tidak mengambil kira baik buruk sesuatu perkara asalkan boleh membawa kebahagiaan kepada diri mereka. Faktor yang kedua pula adalah faktor dalaman, yang mana faktor ini adalah berkaitan dengan daya tahan diri dan agama untuk menolak elemen-elemen yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Kamus Dewan 1989, metodologi didefinisikan sebagai ilmu tentang metod atau sistem yang merangkumi kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang digunakan di dalam sesuatu kegiatan. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas dan terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Yang pertama, soal selidik. Borang soal selidik telah disediakan berdasarkan objektif kajian, iaitu menjelaskan faktor atau punca keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat pasca moden dan mengenal pasti strategi dan langkah penyelesaiannya. Borang soal selidik ini terdiri daripada beberapa bahagian, iaitu 3 bahagian. Bahagian A berkenaan dengan demografi responden, iaitu umur, jantina, taraf pendidikan dan bangsa responden. Bahagian B berkenaan dengan soalan punca-punca keruntuhan moral dan bahagian C pula berkenaan dengan soalan langkah-langkah mengatasi keruntuhan moral. Kajian ini menggunakan aneka jawapan iaitu setuju, sangat setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pengedaran borang soal sidik. Kami telah mengedarkan borang soal sidik kepada 316 orang responden melalui atas talian dengan menggunakan Google Form disebabkan keadaannya tidak membolehkan kami keluar untuk menemu ramah kerana berada dalam musim pandemik COVID-19. Namun kaedah yang digunakan ini sangat memudahkan dan menyenangkan pelaksanaan kajian kami walaupun melalui atas talian. Kemudian, maklumat responden dikumpulkan bagi mendapatkan data yang berunsur kuantitatif. Kesemua responden ini dipilih untuk mengenal pasti punca-punca keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden dan strategi untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kedua adalah kaedah kepustakaan. Kajian ini juga dilakukan dengan menggunakan kaedah kepustakaan dengan merujuk kepada sumber-sumber dari bahan bercetak dan juga bahan elektronik seperti bahan-bahan ilmiah iaitu buku, artikel, majalah, surat khabar yang lepas dan buletin yang berkaitan dengan tajuk yang dikaji. Selain itu, kami turut melayari beberapa laman sesawang di internet untuk mendapatkan maklumat dan input tambahan bagi menyelesaikan kajian. Dengan kaedah ini dapat memudahkan kami mencari dan memperoleh pelbagai maklumat dan informasi berkaitan tajuk kajian agar berjaya melengkapkan kajian sepenuhnya. .1 merupakan konsep kajian. 7.2 menunjukkan profil responden. Bilangan jadual 1 menunjukkan bilangan responden mengikut jantina. Bilangan responden bagi kaum perempuan merupakan yang paling ramai, iaitu sebanyak 252 orang bersamaan dengan 79.7%. Jadual 2 menunjukkan bilangan responden mengikut umur. Bilangan responden mengikut umur yang berumur 13 hingga 19 tahun merupakan bilangan responden yang paling ramai, iaitu sebanyak 186 orang bersamaan dengan 58.9%. Jadual 3 menunjukkan bilangan responden mengikut kaum bagi kaum Melayu ialah bilangan yang paling ramai merupakan bilangan responden sebanyak 300 orang bersamaan dengan 94.9%. Jadual 4 menunjukkan bilangan responden mengikut status.
Status puja merupakan bilangan respon yang paling ramai iaitu sebanyak 291 orang bersamaan dengan 92.1%. Jadual 5 menunjukkan bilangan responden mengikut taraf pendidikan. Taraf pendidikan ijazah merupakan bilangan responden yang paling ramai iaitu sebanyak 187 orang bersamaan dengan 59.2%. Jadual 6 menunjukkan masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam suatu masyarakat atau negara. Bilangan responden menjawab setuju merupakan yang paling ramai sebanyak 308 orang bersamaan dengan 97.5%. Jadual 7 menunjukkan mencuri, membunuh, rasuah, berdusta, fitnah dan perlakuan seks bebas dalam kalangan masyarakat antara contoh keruntuhan moral. Bilangan responden menjawab 316 orang yang paling ramai menjawab setuju iaitu yang paling ramai sebanyak 100%. Jadual 8 menunjukkan masyarakat kini turut berdepan dengan masalah penyalahgunaan barang terlarang seperti minum arak, penyalahgunaan najis dadah, pil haya dan menghidupkan antara contoh keruntuhan moral. Bilangan responden menjawab setuju merupakan yang paling ramai iaitu sebanyak 315 orang bersamaan dengan 99.7%. Jadual 9 menunjukkan kegagalan institusi rumah tangga dan mendidik anak teras agama yang kukuh. Bilangan responden menjawab setuju merupakan yang paling ramai iaitu sebanyak 177 orang bersamaan dengan 56%. Dapatan hasil kajian menunjukkan soalan 5 iaitu pengaruh rakan sebaya yang negatif yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, keburukan dan keganasan. Majoriti daripada responden bersetuju terhadap pernyataan tersebut. Terusnya, didikan agama dan nilai-nilai murni yang tidak diterapkan dalam diri kalangan remaja pada masa kini merekodkan sebanyak 54.1% responden bersetuju. Sifat semula jadi remaja yang senantiasa ingin mencuba sesuatu yang baru merekodkan seramai 212 orang responden bersetuju. Pengaruh media massa, media elektronik dan media cetak yang boleh mengubah pemikiran manusia di seluruh dunia, internet dan media sosial menjadi sangat berpengaruh dalam kalangan remaja berbanding media lain, menunjukkan seramai 162 orang responden bersetuju. Ibu bapa perlu bijak menguruskan masa antara kerjaya dan kepentingan bersama anak-anak, menunjukkan majoriti responden memilih sangat setuju sebagai jawapan mereka. Seterusnya, remaja sendiri perlu bijak memilih rakan sebaya yang baik supaya tidak mudah terpengaruh dengan gejala yang negatif, merekodkan 57.3% responden memilih sangat setuju berdasarkan pernyataan tersebut. Pernyataan menitik beratkan pendidikan agama yang menjadi benteng kukuh dalam kehidupan seseorang manusia menunjukkan 208 orang responden sangat setuju. Sebanyak 55.1% responden memilih sangat setuju berikutan pernyataan memilih bahan-bahan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai Islam untuk dibaca dan ditonton. Akhir sekali, 57% responden telah menjawab sangat setuju terhadap pernyataan memilih rakan-rakan yang baik serta mendorong ke arah kebaikan dan kebajikan. Cara yang dicadangkan oleh orang awam mengenai faktor yang boleh menyebabkan keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat adalah kerana kurangnya interaksi dan perhatian daripada ibu bapa. Strategi yang dicadangkan oleh orang awam dalam menangani masalah keruntuhan moral adalah ibu bapa perlulah memantapkan kemahiran keibubapaan mereka dalam menunaikan tanggungjawab mendidik anak-anak dengan baik. Kesimpulannya pula, dapat disimpulkan bahawa keruntuhan moral semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat pasca moden. Dalam kajian ini didapati bahawa terdapat beberapa faktor utama yang telah mempengaruhi masalah ini. Faktor utama yang telah diambil kira adalah dari segi diri sendiri, rakan sebaya, kekeluargaan dan juga keadaan sekeliling. Hal ini dapat dilihat dengan jelas, di mana ia tidak akan berlaku secara berleluasa sekiranya pihak yang bertanggungjawab dapat mengatasinya dengan kaedah penyelesaian yang baik. Oleh itu, semua pihak yang berkaitan haruslah bertanggungjawab dalam membanteras masalah ini daripada terus berleluasa dalam kalangan masyarakat. Ini kerana setiap masyarakat sekurang-kurangnya haruslah menjadi seseorang yang berlatarkan peribadi yang unggul dan bermoral tinggi agar mereka sentiasa dipandang tinggi oleh masyarakat dan dihormati oleh masyarakat yang lain. Masyarakat pada masa kini juga merupakan masyarakat yang memegang masa depan negara sama ada untuk menjadikannya lebih cerah atau gelap, dan mereka jugalah yang akan menjadikan negara supaya dapat setanding dengan negara unggul yang lain. Sekian, terima kasih.